Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Pahang edisi malam 27 Ogos 2021. Saya Fasrina Abdullah bersama anda dalam Buletin Pahang. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan pembentukan kabinet yang menyaksikan pelantikan seramai 31 menteri termasuk 4 menteri kanan dan 38 timbalan menteri. Seramai 31 dilantik sebagai menteri dan 38 lagi sebagai timbalan menteri selepas mendapat perkenan Kebahuduli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah. Menteri Kanan yang dilantik semula adalah Yang Berhormat Datuk Seri Muhammad Azmin Ali yang memegang portfolio Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri, Yang Berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof sebagai Menteri Kerja Raya dan Yang Berhormat Datuk Dr. Razi Jidin sebagai Menteri Pendidikan. Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Husin pula yang sebelum ini memegang Menteri Kanan Luar Negeri bertukar portfolio sebagai Menteri Kanan Pertahanan. Sementara itu, 4 ahli parlimen dari Pahang turut dilantik sebagai timbalan menteri iaitu Ahli Parlimen Paya Besar Yang Berhormat Muhammad Shahar Abdullah dilantik timbalan Menteri Keuangan 1 dan Ahli Parlimen Maran Yang Berhormat Datuk Seri Ismail Abdul Muttalib dilantik sebagai timbalan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Selain itu, Ahli Parlimen Kuala Krau Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Haji Ismail Haji Muhammad Said dilantik sebagai Timbalan Menteri Dalam Negeri 1 dan Ahli Parlimen Lipis Yang Berhormat Datuk Seri Abdul Rahman Muhammad dilantik Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 1. Dalam pada itu, Datuk Seri Ismail Sabri berkata, barisan kabinet akan dipastikan kekal komited dalam menjayakan agenda negara melalui jalinan kerjasama rentas parti bagi memacu pemulihan ekonomi demi kesejahteraan rakyat. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri berkata, barisan jemaah menteri tersebut dipilih daripada kombinasi mereka yang berpengalaman serta diyakini mampu membantu negara memulihkan ekonomi. Barisan Kabinet yang dibentuk hari ini merupakan pasukan pengurusan yang akan bekerja bersama rakyat. Kabinet ini perlu bertindak pantas dan bersepadu dalam usaha membebaskan Malaysia daripada ancaman pandemik COVID-19, kegawatan ekonomi serta kekusutan politik. Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3 akan menyaksikan kelonggaran yang lebih banyak diberikan terutamanya kepada aktiviti sosial. Pengarah Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Pahang, Encik Zaira Shahli Shah Zakaria berkata, Pahang telah bersedia untuk masuk ke Pelan Pemulihan Negara PPN Fasa 3 jika ia diumumkan dalam masa terdekat. Jika diteliti, prosedur operasi standard SOP PPN Fasa 3 tidak begitu berbeza dengan Fasa 2 dan masyarakat telah pun menjalani kehidupan yang dibiasakan dengan SOP ditetapkan. Beliau berkata demikian ketika dihubungi unit komunikasi dan media Pahang UKOM. Katanya lagi, antara kelonggaran yang diberikan pada PPN Fasa 3 ialah penganjuran mesyuarat secara bersemuka dengan syarat kapasiti sebanyak 50%. Pelaksanaan program juga boleh dibuat tetapi dengan jumlah kapasiti sama iaitu 50%. Namun kehadiran mesyuarat dan program tersebut mestilah melibatkan individu yang telah lengkap syarat vaksinasi. Selain itu katanya, penguatkuasaan SOP yang ketat akan diteruskan serta usaha meningkatkan kadar vaksinasi di negeri ini juga akan terus dilakukan. Katanya lagi, pihaknya juga akan melaksanakan persetujuan dengan komuniti-komuniti termasuk persatuan-persatuan pasar untuk kawalan dari segi SOP. Berkemungkinan dari segi persediaan lebih kepada pemimpin-pemimpin komuniti kerana apabila program dibenarkan, secara tidak langsung majlis-majlis sosial juga berkemungkinan akan dibenarkan. Pahang mencatatkan sebanyak 610 kes baharu COVID-19 hari ini dengan daerah Kuantan terus menjadi daerah paling tinggi kes direkodkan. Berdasarkan maklumat Jabatan Kesihatan Negeri Pahang JKNP, Kuantan mencatatkan sebanyak 363 kes diikuti Bentong 65 dan Temerloh 41 kes.
Selain itu, Cameron Highlands mencatatkan sebanyak 35 kes, Bera dan Rompin masing-masing 24 kes, Pekan 20 kes, Raub 14 kes, Maran 12 kes, Jerantut 9 kes dan Lipis 3 kes. Sementara itu, pada hari ini juga sebanyak 10 kematian direkodkan selain 3 kluster baharu iaitu kluster Bukit Tingkat Temerloh, kluster Zucchini Kampung Raja Cameron Highlands dan kluster industri Kos Farm Rompin. Sehubungan itu, Jabatan Kesihatan Pahang meminta orang ramai supaya sentiasa mematuhi saranan kerajaan bagi sentiasa menjaga SOP dan menghadkan pergerakan yang perlu sahaja sebagai kaedah berkesan dalam membendung penularan COVID-19. Walaupun beberapa kelonggaran sekatan pergerakan diberikan kepada individu yang telah menerima vaksinasi lengkap, namun ia tidak bermakna orang ramai kebal daripada jangkitan COVID-19. Justeru, amalkan langkah-langkah pencegahan untuk mengelak penularan jangkitan COVID-19 di negeri ini. Kerajaan Pahang sangat komited dalam mentadbir urus biodiversiti dan taman-taman negeri di seluruh Pahang dengan meluluskan rang Undang-Undang RUU Enamen Perbadanan Taman Negeri Pahang 2021 dan RUU Majlis Biodiversiti Negeri Pahang pada mesyuarat penggal keempat Dewan Undangan Negeri ke-14 baru-baru ini. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan, Alam Sekitar, Perladangan dan Komoditi Negeri Pahang Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar Haji Syamsuddin berkata, kerajaan negeri memerlukan satu kuasa bagi mengawal selia taman negeri dan biodiversiti di negeri Pahang bagi perlindungan alam semula jadi dalam mentadbir urus harta intelek negeri. Majlis Biodiversiti tujuannya untuk perlindungan alam semula jadi, flora dan fauna yang akan menjadi penasihat kepada kerajaan Pahang dan menerusinya akan ada penguatkuasaan. Dasar-dasar ditetapkan bagi melindungi harta intelek negeri ini membabitkan aspek flora dan fauna. Begitu juga membabitkan taman-taman negeri, Pahang mempunyai keluasan hutan yang luas iaitu 2.057 juta hektar atau 57% daripada keluasan tanah negeri Pahang dan ini menyukarkan untuk pihak Jabatan Perhutanan Negeri Pahang melaksanakan aspek penjagaan. Justeru perlu diserahkan kepada pihak swasta atau operator berkenaan yang mempunyai kepakaran dalam bidang tersebut. RUU tersebut telah dibentangkan pada 25 Ogos lalu oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Muhammad Syakar pada mesyuarat penggal keempat Dewan Undangan Negeri ke-14 dan telah mendapat sokongan daripada 33 ahli Dewan Negeri. Beliau berkata dengan adanya Perbadanan Taman Negeri dan Majlis Biodiversiti ini, kerajaan negeri seolah-olah membuat lingkaran pagar supaya tiada lagi kebebasan untuk mana-mana pihak yang ketika ini bebas memasuki kawasan hutan di negeri ini selain memelihara aset terpenting di Pahang. Pahang juga merupakan negeri terawal mempunyai majlis berkenaan selepas Sabah dan Sarawak yang mana ia sekaligus memperlihatkan kesungguhan kerajaan negeri untuk melaksanakannya. Merupakan orang asli dari suku Semar yang pertama yang dilantik sebagai Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakwa sudah pasti menjadikan Yang Hormat Datuk Haji Sitin berwibawa dan mampu memikul tugas dan tanggungjawab yang lebih mencabar. Antara kriteria itu jugalah menjadikan beliau terpilih sebagai calon senator dan perkara berkenaan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang, Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail baru-baru ini. Mesyuarat pertama penggal keempat Sidang Dewan Negeri Pahang di Wisma Sri Pahang yang bersidang kemarin telah meluluskan usul mencalonkan 2 nama bagi mengisi kekosongan senator di Dewan Negara. Usul yang dibawa oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar Pahang itu disokong sebulat suara oleh ahli Dewan Negeri Pahang. Yang Hormat Datuk Ajis berkata, beliau menerima berita lantikan itu dengan rasa terharu dan bangga. Beliau juga merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Kerajaan Negeri Pahang, terutamanya kepada Yang Amat Berhormat Menteri Besar Datuk Seri Haji Warosti Wan Ismail. Kepercayaan dan harapan yang diletakkan oleh Yang Amat Berhormat Menteri Besar itu, beliau akan memanfaatkan sebaik mungkin bagi membantu meningkatkan kesejahteraan rakyat negeri Pahang, terutamanya masyarakat orang asli di negeri ini.
Katanya lagi, misi utama yang akan dibawa adalah membantu meningkatkan taraf ekonomi orang asli di samping mempergiatkan promosi kepentingan pendidikan kepada mereka. Beliau yang dilahirkan pada 18 April 1963 di Kuala Lipis, Pahang, memperoleh ijazah sarjana muda kepujian dalam bidang kejuruteraan awam pada tahun 1987 dari Universiti Teknologi Malaysia UTM, Kuala Lumpur. Memulakan kerjayanya dalam perkhidmatan awam sebagai jurutera kerja jalan Senggara di Jabatan Kerja Raya Negeri Pahang pada tahun 1990 hingga 1997. Beliau juga pernah menjawat jawatan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Kemajuan Orang Asli JAKWA bermula tahun 2017 dan dilantik sebagai Ketua Pengarah JAKWA pada 1 Mei 2018. Majlis Ugama Islam dan Adat Rasa Melayu Pahang MUIP membelanjakan lebih RM831,371 menerusi zakat program kesihatan untuk membantu golongan asnaf dan fakir miskin yang mengalami masalah kesihatan kronik dalam tempoh 8 bulan tahun ini. Bantuan membabitkan kira-kira 80 katil pesakit, kerusi roda dan pelbagai peralatan perubatan lain yang diperlukan golongan terbabit. Timbalan Ketua Pegawai Eksekutif Baitul Mal dan Operasi MUIP yang berusaha Dr. Haji Asmadi Abdul Rahman berkata, kebanyakan bantuan diberikan selepas pihaknya mendapat cadangan daripada Jabatan Khidmat Sosial Hospital JKSH selain permohonan pelbagai pihak. Katanya bantuan peralatan perubatan diberikan bukan sahaja untuk keselesaan kepada pesakit tetapi turut memberi kemudahan kepada ahli keluarga yang menjaga pesakit terbabit di rumah. Kebiasaannya dalam tempoh beberapa hari selepas permohonan, pegawai MUIP cawangan akan menghantar peralatan kesihatan kepada pesakit di rumah mereka dan dalam kes tertentu, penghantaran akan dibuat dalam tempoh 24 jam. Katanya MUIP sentiasa memberi perhatian terhadap kemudahan perubatan diperlukan golongan asnaf dan fakir miskin yang mengalami masalah kesihatan kronik. Beliau berkata harga peralatan perubatan yang dibekalkan berbeza mengikut lokasi atau daerah. Justru pihaknya akan memikirkan cara terbaik bagi memastikan barangan di semua tempat pada harga sama. Katanya lagi, pada minggu lalu MUIP turut memberikan sumbangan sebanyak 10 set katil pesakit kepada Hospital Sultan Hajah Kalsom Cameron Highlands bagi menampung kekurangan kemudahan itu berikutan wabak COVID-19. Sekian Buletin Pahang edisi malam bersama Unit Komunikasi dan Media Pahang. Ikuti Pahang Media di Facebook, Instagram, YouTube dan Twitter. Teruskan bersama Buletin Pahang bagi mendapatkan maklumat terkini di negeri Pahang. Semarakkan Malaysia prihatin dengan mengibarkan jalur gemilang sempena sambutan kemerdekaan ke-64. Assalamualaikum.